muslimin muslimat, kita terus kita akan terus membaca kitab Riyadhus Salihin, dan pada malam ni kita sampai ke tajuk ataupun subtopik yang terakhir dalam bab adab ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bab adab, ya, dalam bab adab yang berkaitan dengan al-maut, berkaitan dengan al-maut. Qala al-musannif rahimahullah, bab al-buka'u wal khawfu 'inda mururi biquburi adh-dhalimin wa musara'ihim wa izhar al-iftiqar ila Allah ta'ala wa at-tahdhir min al-ghaflah 'an dhalik. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bab pada menyatakan menangis dan juga takut ketika mana melalui kubur orang zalim, dan juga tempat-tempat mereka itu maknanya ditimpa, dipukul, diturun azab, serta kita tunjukkan kelemahan ataupun maknanya kita tunjukkan yang kita ni mengharapkan redha Allah SWT, dan juga memberi ancaman kepada mereka yang lalai. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saya terjemah secara literal bahasa Arab, dia jadi macam itulah. Maknanya apa? Iaitu malam ni bab berkenaan dengan sepatutnya kita lalu di kubur orang yang zalim ini, patutnya kita kena rasa bimbang, kita kena rasa takut. Dan juga lalu di tempat-tempat yang Allah turunkan azab, bala dan seumpama dengan dia, kita kena rasa takut, kena rasa bimbang. Kemudian kita juga kena tunjukkan ketika bila kita lalu tempat tu, tunjukkan yang kita ni mengharapkan, memang kita tak ada maknanya harapan melainkan kepada Allah. Dan juga kita nak kena rasa maknanya waspadakan diri kita ni jangan lalai dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk tajuk ini biasanya ditanya soalan, apa dia tuan-tuan dan puan-puan, apa hukum kita menziarahi tempat-tempat yang berkenaan? Tempat-tempat yang berkenaan tu macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Pertama sekali, kubur orang zalim. Pi mana? Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, pi Mesir. Pi Taman Mesir no? Piramid. Pi taman mana lagi? Tempat-tempat kubur. Kalau kubur para nabi boleh gagah juga, orang soleh boleh gagah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kubur siapa? Kubur kan Firaun dia punya. Kubur siapa lagi? Kamal Atatürk kuku ada, tuan-tuan dan puan-puan. Jenis-jenis tu. Tempat azab dia pergi tak mana tuan-tuan dan puan-puan? Antaranya apa? Tempat-tempat azab ini Madain Saleh di Al-Hijr. Tamanah Hijr tuan-tuan dan puan-puan, tempat antara pergunungan, kawasan berbukit di antara Madinah dengan Tabuk ataupun Tabuk ataupun lebih luas lagi antara Madinah Munawwarah dengan Jordan, macam itulah lebih kurang. Itu dia panggil Madain Saleh, tempat Nabi Allah Saleh, dan tempat Allah SWT turunkan bala kepada kaum Samud. Tak mana lagi? Al-Bahrul Mayyit, laut mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tengok hadis, apa yang Nabi cakap berkenaan dengan tempat-tempat yang macam tu. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, jadi apa kaitan tajuk kita pada malam dengan tajuk besar,
Ya, tuan-tuan, tajuk besar yang kita ambil sebelum ni mati, doa gini macam-macam lah. Jadi tajuk pada malam ni juga berkenaan dengan mati. Bukan kita mati, kita pergi jalan kawasan yang Allah turunkan bala orang tu mati. Dan juga Allah SWT mana tempat-tempat dikebumikan orang-orang yang zalim ini, yang kufur kepada Allah SWT. Jadi adalah kaitannya, bukan tak ada kaitan. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi, yani lamma wasalu al-hijr diyar Thamud la tadkhulu ala haula'i al-mu'azzabin illa an takunu bakin fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin qala lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijr qala la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum an yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin. Thumma qanna'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu wa asra'a as-sayr hatta ajaza al-wari. Ada dua riwayat berkenaan dengan tajuk pada malam ni. Mungkin ada hadis yang lain, tapi Imam Nawawi mari dua riwayat itu sahaja. Daripada Abdullah bin Umar kata Nabi SAW, yakni Nabi berkata kepada para sahabat baginda, ketika mana Nabi dan juga para sahabat ni sampai di Al-Hijr. Ini yang saya sebut tadi. Al-Hijr ini adalah tempat kaum Nabi Allah Saleh. Kaum dia nama kaum Thamud. Baik. Kata diyar Thamud. Apa yang Nabi kata? Tuan-tuan dan puan-puan, kan di Saudi Arabia, dia bila kita pergi sebagai pelancong, tuan-tuan dan puan-puan, boleh pergi pelusuk ke seluruh pelusuk Saudi Arabia. Kan? Dulu tahun-tahun 80 90, kalau kata pergi umrah tu tiga ataupun 4 bandar lah. Mekah, Madinah, Taif. Taif pun dulu jangan-jangan agak lah ni, tuan-tuan dan puan-puan, jangan main lah. Taif, Jeddah ataupun Jeddah. Kan? Lah ni kira 4 tempat ni kira sebelum dihentikan sementara je lah. Kan? Tapi lah ni dengan bawah pemerintahan baru ni, di sana bukan di sini. Kan? Maknanya nak pergi mana-mana pun boleh di Saudi Arabia. Zaman saya mengaji pun, tuan-tuan dan puan-puan, nak pergi Mekah pun dia suruh buat tasrih, ada kebenaran. Walaupun kita ni pelajar duduk mengaji sana, nak keluar daripada Madinah, dia minta surat nak pergi Madinah, nak pergi Mekah. Kalau saya nak pergi Taif, tentera tak bagi. Mana kebenaran dia minta kat kita. Kita tunjuklah surat tu. La hadhi li Makkah ataupun ila Makkah, bukan ila Taif. Tak lepi kita pun. Jeddah boleh gagah sikit-sikit. Tu zaman saya lah. Mai zaman lah ni pergilah kat mana pun. Jadi kita ni dah boleh pergi mana-mana sejak kita pergi atas sikit pada Madinah lah. Al-Hijr. Ni tempat yang kita bincang. Ada dah pakej yang bawa pergi kot tu, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita tengok dulu kata Nabi SAW. La tadkhulu ala haula'il mu'azzabin. Jangan sekali-kali kamu masuk dalam kawasan mereka yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Illa an takunu bakin, melainkan ada syarat nak masuk dia. Antakuna bakin maknanya kamu menangis. Menangis. Lalu kata Nabi, kalau kamu tak menangis, jangan kamu masuk tempat-tempat itu. La yusibukum ma asabakum. Maknanya dengan harapan tidak menimpa kepada kamu apa yang ditimpakan kepada mereka. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua, saya terjemah dulu. Ketika mana Nabi sampai ke Hijr itu, Hijr.
Nabi kata apa? La tadkhul, jangan kamu masuk tempat-tempat orang yang menzalimi diri mereka. Kerana dibimbang akan menimpa kamu seperti mana menimpa mereka, kecuali kamu menangis. Lalu Nabi SAW qana'a rasulah, qana'a ra'sah. Qana'a ni makna Nabi tunduk. Ada riwayat kata Nabi tutup, kemudian Nabi cepat-cepat jalan sehinggalah keluar daripada wadi itu ataupun tempat itu. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang kita baca ni dia mungkin zaman dulu tu dia okey jugalah. Maksud saya tu senang. Mari zaman hari ni jenis orang tak boleh duduk saja, dia degaduh nak berjalan. Kan? Dia tak boleh duduk jauhi saja, takkan nak pergi hutan bulu, hutan nak pergi jauh sama, nak pergi tengok ni, nak pergi tengok ni, macam-macam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bolehkah nak pergi ziarah tempat-tempat yang macam ni? Pertama sekali saya nak sebut tuan-tuan dan puan-puan, Nabi, tempat-tempat yang kita nak ziarah ni, Allah SWT suruh kita ziarah lah, jalanlah di atas muka bumi. Ini ayat Quran yang cerita umum saja. Apa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita berjalan. Fasiru. Siru maknanya apa? Jalanlah. Jalan. Maknanya Allah suruh berjalan, tapi bukan jalan pasal apa? Pasal nak tengok kebesaran Allah Ta'ala. Hak tu hak pertama. Jadi maksudnya kita jalanlah seluruh dunia ni, seluruh bumi Allah ni. Kok boleh naik marih, pilah naik marih. Naik bulan, pi naik bulan. Kalau boleh lah, wallahu a'lam. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, arahan Allah juga, fasiru fil ardi. Jalanlah di atas muka bumi ini, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah suruh juga ni, tapi arahan Allah yang kedua bukan sekadar tengok tanda-tanda kebesaran Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua pun boleh. Kamu pergi ke tempat-tempat dan kamu tengok bagaimana Allah turunkan bala akibat kepada mereka yang mendustai ayat Allah. Ini cara umum. Pertama, pilih negara mana pun, yang pentingnya boleh tengok kebesaran Allah Ta'ala. Kan? Ada baru ni dia tunjuk negara yang tuan-tuan dan puan-puan yang saya sebut selalu, saya rasa pernah sebut di masjid ni. Kita nak tengok Allah kata dalam surah dalam surah Al-Baqarah, Allah kata apa? Al-khattul abyadu min al-khattil al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Kan? Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, sampai habis ayat tu. Cerita apa? Cerita khaytul abyad siang, khayt al-aswad malam. Apa benang hitam, benang putih, siang, benang malam, benang hitam malam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak faham kan? Zaman sahabat pun dah turun ayat Al-Quran macam tu. Jadi sahabat ni nak tentukan masuk lagi subuh, ambil benang putih, nampak ke tak nampak? Kan? Sebab dia kata khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Rupa-rupanya bukan cerita bab benang putih, benang hitam. Cerita bab siang dan malam. Jadi kita pun siang malam kat mana? Tuan-tuan dan puan-puan, hari tu saya dah sebut, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita naik ke Patobang, kita akan nampak garisan siang, garisan malam. Baru ni saya tak tahu di negara mana, anda tahu? Ada dalam YouTube kot. Dia tunjuk, nampak hak ni garisan siang, hak ni garisan malam. Maknanya sat lah, sat nampak clear. Tuan-tuan dan puan-puan, macam kita ni tak nampak, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan keluar pukul 7 apa tadi, 7.20 kan, nampak tak garis, macam garisan? Tak nampak. Tahu-tahu kelam ya. Kita tak nampak. Sebab tu Allah guna perkataan yulijul lail. Bagi orang kita ni macam biasa ni, yulid mana dia masuk secara macam tak sedap macam tu ya. Masuk malam, siang masuk malam, malam masuk siang itu. Yulij.
Tapi ada waktu yang macam khayt, nampak jelas. Bila kita duduk atas, nampak macam tu. Tapi yang baru ni, wallahualam, saya pun tak ambil berat sangat. Cuma fikir tuan-tuan dan puan-puan, nampak benda tu. Nampak dia macam garisan hitam menunjukkan malam, garisan putih menunjukkan siang. Yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tempat-tempat yang macam ni kita boleh pergi. Koklah nampak Allah, betul lah kebesaran Allah, Allah jadi macam tu, jadikan macam tu. Itu hak pertama. Hak kedua, pergi ke tempat-tempat yang boleh tengok kaifaka na'aqibatul mukadzibin. Boleh tengok bagaimana Allah azab golongan-golongan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tu bagaimana hadis ni kita nak sebut. Kalau tuan-tuan tengok betul-betul hadis ni, memang Nabi tak bagi. Tetapi dalam bahasa Arab, bila Nabi guna perkataan illa, itu menunjukkan bagi, tak bagi. Tak bagi kalau buat macam ni. Tapi kalau kita menepati syarat, maka boleh. Boleh kita pergi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maknanya nak pergi hajat boleh lah, tak ada masalah apa. Nak pergi laut mati boleh lah. Tapi jangan tulis dalam tu nak pergi laut mati, nak belajar berenang. Tak payah belajar berenang, pasal tak tenggelam dah, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Belajar kontrol bagi kepala duduk atas je. Kan? Jalan dalam tu, laut mati tu, walaupun kaki tak sampai bawah, kan? Kontrol bagi kepala duduk atas. Kalau kepala bawah, kaki duduk atas, tak jadi kerja lah. Laut mati. Jadi tak payah duduk nak pergi sana nak belajar berenang, tak payah. Belajar berenang tu tasik Tasuh pun ada, sungai-sungai belah-belah tu pun ada. Belajarlah tuan-tuan dan puan. Baik. Jadi Nabi kata jangan masuk kawasan itu, tempat azab. Saya dah sebut beberapa tempat tuan-tuan dan puan. Mungkin kita saat kami tak pernah pergi, tak apa, lepas ni pergi. Tuan-tuan dan puan di Mekah ada satu tempat, nama dia Wadi apa? Wadi Muhassir, dekat Mina, antara Muzdalifah dengan Mina, tuan-tuan dan puan. Jadi kalau ada Tok Syekh bawa, tunjuk, tanya dia mana Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu adalah antara Muzdalifah dengan Mina. Tempat tu adalah tempat Allah turunkan wa arsalahu, macam mana? Arsala alaihim tairan ababil, yang Tuhan turunkan tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itulah tempat dia, tuan-tuan dan puan. Jadi bila boleh kita pergi, boleh, tak ada masalah apa. Tetapi Nabi syaratkan, yang pertama, bila kamu pergi di situ, saya akan bacakan 4 syarat utama, tuan-tuan dan puan. Boleh pergi berdasarkan ayat Quran tadi. Kamu nak tengok bagaimana diazab orang itu. Bila kita pergi situ, tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah nak tengok keliling, boleh, tak ada masalah. Tapi dengan 4 syarat utama. Tuan-tuan nak pergi Mesir, piramid ke, nak pergi mana lagi? Tempat-tempat yang kita sebut tadi, tempat muazzabin yang diazab. Di Turki ada satu tempat, wallahu alam kesahihannya saya tak pasti, tuan-tuan dan puan, yang Nabi Allah Ibrahim dilontarkan dilontarkan masuk ke dalam api itu dengan menggunakan manjanik, pasal kawasan tu luar, besar api dia. Kemudian Allah SWT sejukkan api tadi. Tempat itu kalau di Turki, ini cerita jejak Rasul lah. Jejak Rasul yang keberapa saya pun tak ingat lah. Kawasan tu berair, ada ikan. Jadi betul tak betul saya tak pasti, tapi disebut dalam jejak Rasul tu, dikatakan juga ini tempat Nabi Allah Ibrahim dibakar, tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Yang kita nak ambil tempat yang diturunkan azab Allah. Wadi Muhassir kita dah sebut tadi. Bahrul Mayit, laut mati. Laut mati, siapa yang kena azab? Umat Nabi Lut, Sodom. Tuan-tuan, bumi itu nama Sodom.
Perbuatan mereka itu adalah sodomi. Kan sampai hari ini. Ambil nama tempat tu. Ada juga orang tanya, Ustaz, apa dalil yang sahih betul-betul lah tempat tu tempat li laknat? Oh, sudah nak jawab. Apa dalil? Dalil qati' ni tak ada lah melainkan Quran hadis, tuan-tuan puan. Jadi kita nak kata apa dalil? Saya tak tahu dalil qati'. Cumanya kajian-kajian, hatta kajian barat pun, kajian dari segi lokasi tempat-tempat negara Arab, memang tempat itu nama dia Sodom. Tempat tu nama dia Sodom, bumi yang dilaknat. Kemudian kajian-kajian masalah pun, ahli-ahli sains ataupun geologi dan sebagainya memang membuktikan tempat ini adalah tempatnya macam tu, pernah berlaku pembangunan begini-begini, tapi macam bumi diterbalikkan. Wallahu alam. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi bila tanya dalil qati' ni berat cerita sikitlah. Sebab dalil qati' ni Quran hadis dalil qati' tuan-tuan dan puan-puan. So kata Nabi pi hari tu hutang tu, tu tak ada. Nabi tak sampai hutang tu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi wallahu alam, berdasarkan apa yang disampaikan melalui dari segi geografinya, dari segi kajian-kajian sainsnya, tuan-tuan dan puan-puan, tempat tu itulah tempatnya. Baik. Apa syarat yang pertama kalau kita nak pergi tempat-tempat yang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama sekali, yang dekat tu Wadi Muhassir tu kan. Pertama sekali, adamud dukhul ila al-buka wal khauf. Kena masuk dalam tempat tu pi dalam keadaan takut, kalau boleh maknanya bimbang. Bukan buka ni bila nak pergi tempat tu dia buat teriak dia dah. Kan. Pi tempat tu kena ada perasaan. Mungkinlah bukanlah bila masuk tu tak ada apa lagi. Tengok, lepas tu mari kita duk fikir, kita duk bayang, tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting ada perasaan bimbang dan juga takut. Seperti mana kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, innama yansha'ul buka' minat tafakkur. Tu maknanya kita rasa bimbang, kita rasa takut apabila kita fikir bagaimana tarmihim bihijaratin min sijil. Batu orang baling kita ni pun sakit, tuan-tuan dan puan-puan. Apatah lagi batu daripada sijil. Kemudian jadi macam mana? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah, bagaimana badan kita jadi macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil bakar apa-apa pun tengok jadi macam mana? Ratah ke, daun ke, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi manusia jadi macam tu. Bayangkan kekuatan kepanasan hajar itu, batu, tuan-tuan dan puan-puan. Pasal apa? Tu penting tu, kena tafakkur. Kata Imam Ibn Qayyim, kena fikir. Pasal apa jadi macam tu? Pasal ada kesombongan yang ada pada Abrahah dan juga tentera-tenteranya. Duk rasa kemah. Samalah juga geng-geng Sodom tadi, kerana utamakan syahwat daripada kata-kata Nabi Allah Lut. Tolak Nabi Allah Lut, tolak Nabi Allah Ibrahim. Samalah juga dengan Firaun, sama, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana sombong mereka, Allah bagi keadaan dia macam tu. Jadi kalau boleh menimbulkan ketakutan, syarat yang pertama, okey, clear, elok. Syarat yang kedua, kata Nabi SAW, minta maaf, bukan hadis Nabi, ini difahami daripada hadis, iaitu al-itti'az wa tafakkur. Bukan pi tu seronok-seronok, pi kena ada benda ni. So kalau boleh minta yang juru, dia panggil apa, guide tu tolong cerita sikit. Guide tu janganlah cari hak yang betul-betul cari makannya, cerita sikit-sikit. Cari hak orang yang boleh selitkan. Allah cerita gini, Nabi kata macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, ini balasan orang sekian-sekian. Ada pengajaran dia. Itu penting. Jadi syarat yang kedua, kena berfikir ke arah itu.
Kemudian yang ketiganya disebut oleh sebahagian ulama adamu syurbi wal ajn min abar fiha. Maknanya tak boleh apa, ini pandangan ulama saya yang ketiga ni. Sebab hal ni tak disebut apa nama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Jangan minum air-air ataupun sumber-sumber di situlah, daripada sumber di situ. Kau ada telaga, jangan minum ambil telaga. Hal ini tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan hadis Nabi SAW. Ketika mana berada di Hijr, cerita bab di tempat Madain Saleh tadi, sahabat-sahabat ni ada telaga kan. Dan kawasan tu yang kena laknatnya adalah orang dia, tapi ayat telaga ada lagi. Maka mereka pun ambil ayat telaga. Ambil ayat telaga tu nak masak, nak inilah semua sekali. Akhir sekali Nabi fa'amarahum bi'ihraqil qudur. Nabi SAW arahkan mereka supaya buang semua ayat-ayat tu, jangan. Dah. Tak bagi, Nabi tak bagi. Tuan-tuan puan-puan. Itu sebahagian ulama kata kesan daripada azab. Wallahu alam, nanti saya akan sebut sedikit pandangan sebahagian ulama yang lain. Yang ketiga, yang keempat, maknanya kalau ada makanan apa tu tak boleh makan. Ini pandangan. Hak nombor 1, nombor 2 jelas dalam hadis. Hak nombor 3, yang nombor 3 ni difahami ada hadis dia, Nabi suruh buang ayam itu. Tapi ada pandangan ulama dalam maknanya pandangan yang lain lah, pandangan yang kedua. Dan syarat yang terakhir adalah al-isra' fil murur. Kena cepat-cepat lalu. Kalau kita duduk, jangan duduk lama lah nak cerita. Jangan duduk lama sangat. Bila dah ni maknanya jangan terlalu gembira sangat. Kita nak cepat. Ustaz, takkan kami tak ada nak ambil gambar ni? Ambil tak salah apa kan. Sambil-sambil fikir tadi lah. Kalau nak apa nama, nak cepat lalu pakai tak ada nak fikir. Jadi boleh lah tengok tengok kau tengok kau ni. Kok lah. Kemudian Nabi, apa yang Nabi pesan kepada kita, asra'as sayr hatta ajal. Nabi akan bila mula bergerak saja, Nabi cepat-cepat. Maknanya tak mau duduk lama-lama dalam kawasan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara adab yang lain adalah Nabi ada yang disebut ulama, Nabi tundukkan pandangan dia, kemudian Nabi tutup kepala. Antara apa? Jadi yang ketiga, yang keempat tu ada pandangan yang lain, tapi yang pertama, yang kedua tu, yang tu memang jelas tuan-tuan dan puan-puan, Nabi tak benarkan kita pi, melainkan menepati syarat. Yang pertama, saya ulang balik, kita dalam keadaan kita apa? Dalam keadaan bimbang, dalam keadaan takut. Allah turunkan benda yang sama kepada kita. Yang kedua, kena ada tafakur, kena berfikir, kena ambil pengajaran daripada tempat-tempat yang diazab ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi laluan azan Aisyah. Nanti kita sambung sikit lagi insya-Allah. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Jadi dari segi secara amnya hukum, baru kita nak ambil yang akhir kesimpulannya. Hukum kita menziarahi tempat itu ada dua. Yang pertama, harus kalau kita menepati syarat-syarat yang telah disebut sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang kena azab tu, tempat hak lain-lain tu tak ada masalah apa pun. Ni hak tempat yang kena azab ni. Boleh dengan syarat, dua syarat utama. Saya sebut tadi ada 4. Hak dua utama tu, yang tu tidak ada khilaf. Apa dia yang tak ada khilaf? Iaitu masuk tempat itu, pergi ke tempat itu dalam keadaan bimbang, takut Allah timpa kepada kita sama. Yang keduanya, kita berfikir, ambil pengajaran. Hak ni boleh. Kemudian hukum ni harus lah. Jadi tuan-tuan nak pergi Wadi Muhasir, silalah, tak ada masalah apa pun. Tapi dengan dua syarat tadi. Kemudian bagaimana dengan percepat ataupun apa tadi kita sebut bab makan ni, kut-kut
pipi tentu tengok dok elok kan. Legang dok-dok tu. Tuan-tuan boleh tak macam tu? Ataupun jumpa ayat comel sedap apa semua tu. Tuan-tuan dan puan-puan, yang tu sebahagian ulama kata tidak ada masalah untuk minum. Hang tu yang hadis Nabi yang kata Nabi suruh buang tu. Pandangan ulama dia sebut sebab Nabi SAW mungkin pada waktu tu tahu bahawa ada benda-benda, contohlah penyakit, keadaan-keadaan yang tidak membenarkan. Tapi kerana Nabi disebabkan azab, yang ini pandangan ulama. Jadi dia kata tak jelas. Yang Nabi buang tu adakah kerana kawasan itu ditimpa azab ataupun kerana sebab-sebab tertentu, wallahu a'lam. Jadi pandangan ulama ni dia sebut bukan kerana azab. Yang Nabi tak bagi itu bukan ayak atau telaga tu bukan tempat azab, tapi kerana hal-hal yang tertentu pada zaman itu. Jadi kita nampak dia ada sikit alasan dia tu macam ada unsur logik lah, ada unsur logik. Jadi kalau kita tuan-tuan nak pegang yang mana, terbaiknya tak payah minum lah, itu terbaiknya. Tapi kalau dah dahaga tak larat tak kira ni, melainkan kena minum lah. Dah macam terpaksa pula kan, darurat. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi sebahagian ulama yang lain menjelaskan haram ataupun makruh sampai peringkat yang boleh mendatangkan haram sekiranya tidak menepati syarat-syarat yang telah disebut oleh Nabi. Maknanya pi itu pasal apa? Pasal ada konsert. Ada konsert. Konsert tu pun dah haram dah. Konsert yang merapu tuan-tuan dan puan-puan, hak tu pun haram. Lepas tu di tempat mana? Tempat bumi yang macam tu pula. Jadi bertambahlah benda-benda yang tak elok itu. Jadi manakah orang tu macam kita ni pi nak tengok-tengok. Macam tu kalau pi nak tengok-tengok saja, tak mau fikir, tak payah pi lah. Nampak. Habis duitnya. Jadi pi tu biar bagi kita nak tengok masa walaupun tak ada dah azab tu. Tapi kalau tuan-tuan kita duk main mengaji, tuan-tuan pergi ke Hijr sebagai contoh Hijr. Hijr ni kawasan Gunung Ganang, dan salah satu keistimewaan umat Nabi Allah Saleh adalah mereka buat rumah daripada batu batan, tebu. Jadi kondominium. Kan? Maknanya kondominium kita tu kemah, hak depa lagi kemah. Pasal apa asasnya? Asasnya gunung tu. Kita asas kita duk korek bawah tu. Dak, depa gunung tu asas. Tapi tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan, Allah turun bala kat depa macam mana? Allah turun apa? Gempa bumi. Dah. Yang Allah bagi adalah suara ya. Dan juga angin. Ya Allah, dengan angin rupanya. Ingatkah dengan halilintak ke, dengan apa ke? Dah. Dengan angin dan juga suara as-sa'iqah. Tu. Orang yang hebat kerah, rumah pun kerah. Batu batan pejan Allah hancur dengan apa? Allah dengan angin dan juga suara. Tuan-tuan balik dekah rumah kita tu, kuat terang mana kukuk runtuh ke apa ke? Takkan insya-Allah tak runtuh lah. Nak tunjuk lagi kuat lah. Hak ni lagi kuat, tapi Allah bagi dengan satu makhluk yang ringan saja, angin, padangan angin ya. Tuan-tuan puan-puan, habis hancur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu cara Allah nak hina manusia sampai teratur lah. Allah nak hina. Hak bawah gajah. Hak bawah ni Ashabul fil kan. Hak atas apa? Ababil burung kalui. Lepas tu hajar. Batu cik-cik ya. Hak bawah gajah. Tuan-tuan puan-puan, nampak dia punya, dia mari satu benda yang agak berlawanan. Tuan-tuan puan-puan, sebenarnya nak apa? Nak hina ya. Nak hina tuan-tuan puan-puan. Yang kita nak lawan Malaysia, bola sepak nak lawan, hantar pasukan kita hak paling kemah kali ya.
dengan pemain hak baru-baru ni. Brazil dihantar umur 15 tahun bawah dalam perempuan. Contoh saja, saya bukan nak menghina tuan-tuan perempuan. Saya tak menghina, tapi kalau Brazil hantar macam tu nampak sangat dia nak hina kita. Jadi kita pun, kami malah main dengan budak-budak. Tentulah tuan-tuan perempuan. Kalau main pun tak tentu. Takut terak kat kita pun. Maksudnya penghinaan Allah Ta'ala kepada orang yang bongkok sombong ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ada mic di situ, kukuk tuan-tuan nak kata apa, silakan. Kita bagi masa 1-2 soalan sebelum kita tamatkan kelas kita, insya-Allah. Ustaz, ada tempat yang anak Allah ada penduduk yang di kawasan dari. Terima kasih soalan tuan-tuan dan puan-puan. Adakah kawasan tu berpenduduk sekarang ni? Dalam berkenaan dengan Al-Hijr, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Hijr itu, saya pernah pergi ke Tabuk, lalui jalan tu lah, naik bas, tuan-tuan dan puan-puan. Jalan tu mudah cerita, bas tu dia Arab ni tak tahu nak abang. Dia macam highway lah, tapi tak ada highway kita ni. Dia letak kaki dia tu, satu belah tu atas apa? Atas tingkap. Hak sebelah lagi tekan nyok. Nak cerita lagi kawasan tu, maknanya biasanya nak belaga dengan unta. Orang ni tak ada. Kecuali mari ke tempat-tempat adalah bandar-bandar Taimak. Kan, itu adalah tempat-tempat dia. Hak yang lain tu bukan padang pasir, dia macam batu batan. Saya waktu tu dia ingat tempat ni memang tak ada orang. Tapi bila kita mengaji, tuan-tuan dan puan-puan, ada dalam surah, kalau tak silap saya dalam surah Hud, kalau tak silap saya lah, Allah cerita Allah turunkan azab sampai keadaan tempat tu macam tidak berpenghuni. Dalam bawah. Jadi saya tengok dia ingat tak ada orang. Memang bila kita mengaji, oh rupa-rupanya tempat ni dalam bawah tak berpenghuni. Cuma bandar-bandar yang pinggiran tu adalah, saya sebut Taimak dan beberapa buah bandar lagi dalam bawah. Hak highway tu lalu, tapi kawasan atas sikit, kawasan Bukit Bukau tu pun dah. Dan Madain Saleh pun, kalau tempat dia betul-betul itu, dia jauh, dia kena keluar sikit, ataupun kita jalan ni kita kena masuk. Kalau highway jalan ni kita kena keluar lah untuk masuk Madain Saleh. Tempat dia kalau zaman lalu ni mungkin ada orang sikit-sikit gitu, tapi asalnya tidak ada. Kalau Bahrul Mait, Laut Mati, masa saya pergi memang tak ada orang. Tak tahu kot laut ni ada orang pula, Wallahu a'lam. Wadi Muhassir, tempat yang diazab di Mekah tu kan, yang saya cerita tadi, Muzdalifah, Mina itu, orang memang tak ada lah, tapi orang duk lalu pergi ziarah macam tu sajalah. Jadi kalau kita tengok orang-orang nak duduk tempat yang azab ni pun tak apa nak berani juga, tak apa. Orang kata kurang soleh lah, kurang baik. Tapi mari satu tempat nanti satu masa nanti kemungkinan main yang tak ada tempat, dia duduk jugalah dalam perempuan. Dia duduk juga, wallahu alam. Tapi maknanya saya nak cerita, peringkat awal tu memang seolah-olah macam tidak ada orang. Nak tunjuk lagi azab tu dahsyatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Azab Allah bila dia turun, tak ada siapa yang tidak akan selamat. Jadi macam tak ada orang. Wallahu ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindari kita daripada balasan-balasan ataupun azab yang begitu dahsyat ini. Dan juga Allah SWT jadikan kita sebagai mukmin muslim yang mempunyai nilai-nilai Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Yang baik daripada Allah, yang kurang, yang lemah, kelemahan itu mohon ampun kepada Allah, minta maaf tuan-tuan dan puan di atas barang kelemahan. Aku qauli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la